Menarik 10. Penyanyi dan bintang sapek kelahiran Sarawak Elena Murang membanggakan negara apabila diumumkan sebagai pemenang bagi anugerah penggayaan terbaik dalam Festival Video Music Buenos Aires 2020. Kemenangan tersebut diperolehi menerusi karya lagu suku kaum Kelabit yang berjudul Midang Midang. Keputusan itu disahkan oleh Elena melalui perkongsian di akaun Instagramnya yang memaparkan keputusan rasmi yang dinyatakan di laman web festival berkenaan. Ini sekaligus menyaksikan Elena berjaya mengenepikan 7 saingan lain dari pelbagai negara. Dalam festival yang sama, bintang berdarah Kelabit Itali ini turut berjaya menempatkan karya Midang Midang dalam pencalonan video antarabangsa terbaik. Tebingan Dalat Fasa 2 dan Bazar Nita Dalat akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pada Sabtu ini. Majlis perasmian sepatutnya diadakan pada 28 November, namun ia telah ditundakan ke tarikh baharu. Tebingan Dalat bukan sahaja dapat membantu masalah hakisan tanah, malah membantu aspek ekonomi penduduk dengan aktiviti perniagaan, riadah dan komuniti. Ruang Dalat Waterfront Youth Kiosk dicadangkan di tebing tersebut bagi membantu para belia berniaga dan syarat tertentu akan ditetapkan. Bandaraya Miri akan dibangunkan dengan penyediaan pelbagai aktiviti ekonomi yang memenuhi jangkaan pelabur. Kata Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, amat penting untuk mentransformasikan Bandar Miri sebagai bandaraya pintar demi kelestarian pembangunan masa depan. Lebih-lebih lagi, pembangunan terkini di Miri, terutamanya dalam industri minyak dan gas, sedia untuk dikembangkan. Ini ditambah dengan keputusan oleh Shell Malaysia yang mahu memindahkan operasinya di Ibu Pejabat Kuala Lumpur dan Sabah ke Miri, sekaligus bakal menjadikan bandaraya ini sebagai pusat bagi minyak dan gas termasuk industri yang berkaitan dengannya. Pelaksanaan Bandaraya Pintar Miri akan diletakkan di bawah Pelan Induk Pembangunan Terbesar Miri melalui inisiatif kerjasama antara pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Kementerian Belia dan Sukan bersama Persatuan Sukan Elektronik Sarawak SESA menganjurkan MyPass Youth Stay at Home Export Active Challenge sempena sambutan Hari Belia Negeri Sarawak pada 5 November ini. Menurut SESA, pertandingan itu diadakan secara dalam talian selama 4 minggu bermula 4 Disember ini sehingga 27 Disember. Pertandingan e-sukan itu terbuka khas untuk belia Sarawak yang berumur 40 tahun ke bawah. Permainan yang akan dipertandingkan ialah PUBG Mobile dan dijangka disertai seramai 1,200 belia atau 240 pasukan. Pasukan terbaik akan mara ke peringkat akhir pada 25 hingga 27 Disember ini. Borang pendaftaran boleh didapati melalui link Google Form yang akan disiarkan di laman Facebook Sarawak E-Sport Association bermula 2 Disember. Sarawak mencatatkan penurunan 41 kes atau 11% kes jangkitan HIV untuk tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zing Hing, sebanyak 334 kes HIV direkodkan di negeri ini berbanding 375 kes untuk tempoh yang sama pada 2019. Daripada jumlah tersebut, 198 kes merupakan jangkitan baharu HIV dengan 87% melibatkan lelaki manakala 13% lagi wanita. Ujarnya, golongan lelaki antara penyumbang terbesar kes HIV pada 2019 iaitu sebanyak 90%. Selain kebanyakan mereka dijangkiti merupakan golongan belia berusia antara 20 hingga 39 tahun. Kuching mencatatkan jumlah tertinggi dengan 24%, diikuti Miri, Bintulu, Sibu, Kota Semarahan, Sarike, Mukah, Sri Aman, Kapit, Serian, Limbang dan Betong. China memberikan vaksin ujian COVID-19 kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan keluarganya. Menurut laporan Reuters, pakar Korea Utara Harry Kazianis dari Kumpulan Pemikir Pusat Kepentingan Nasional di Washington mengatakan Jong-un dan beberapa pegawai kanan Korea Utara diberi vaksin. Tidak jelas syarikat mana yang membekalkan ubatnya dan tidak dipastikan sama ada ia terbukti selamat ataupun sebaliknya. Sehingga kini Korea Utara belum mengesahkan sebarang kes jangkitan COVID-19. Teleskop Arbico yang menempa nama menerusi filem aksi terkenal James Bond Golden Eyes serta drama fiction science Contract itu runtuh pada pagi Selasa.
Teleskop radio antara terbesar dunia itu runtuh setelah mengalami kerosakan teruk sejak Ogos lalu dengan struktur seberat 900 tan yang digantung dengan kabel sepanjang 137 meter di atas piring itu. Menurut Yayasan Sains Nasional NSF Amerika Syarikat, platform teleskop itu telah digunakan untuk pelbagai penemuan astronomi selama 57 tahun. Pada Ogos lalu, NSF masih belum menentukan punca putusnya kabel. Tinjauan kejuruteraan mendorong NSF dan University of Central Florida terpaksa melupakan hasrat itu untuk membaik pulih struktur berkenaan kerana terlalu bahaya. Seorang gadis yang banyak habiskan masa bantu kedua orang tuanya di kandang lembu kini bakal wakili negaranya dalam pertandingan Miss World tidak lama lagi. Do Thi Ha, 20 tahun, dimahkotakan sebagai Miss Vietnam. Hujung minggu lalu, latar belakangnya yang penuh sederhana buatkan namanya disebut-sebut di media sosial. Ha berasal dari wilayah Tan Hoa, berjaya tewaskan 34 peserta lain untuk pemahkotaan itu. Dia merupakan pelajar tahun kedua di National Economic University Hanoi, lakukan pelbagai pekerjaan secara separuh masa seperti pelayan restoran. Menurutnya, beliau tidak berharap jadi role model, tetapi lebih penting menjadi individu yang memberi inspirasi kepada orang lain. Juara 7 kali Formula 1 F1, Lewis Hamilton disahkan dijangkiti COVID-19 sekaligus memadamkan peluangnya untuk menyertai Grand Prix di Bahrain minggu ini. Agensi berita Sputnik melaporkan perlumbaan akan dilangsungkan pada Jumaat sehingga Ahad. Pelumba itu menunjukkan gejala ringan dan sedang dikuarantin mengikut garis panduan kesihatan Bahrain serta protokol COVID-19. Pasukan Hamilton Mercedes telah mengesahkan perkara itu. Hamilton pelumba F1 ketiga yang dijangkiti COVID-19 selepas pelumba Meksiko Sergio Perez dan Kanada Lance Stroll. Kehidupan Kavan, gajah jantan berasal dari Sri Lanka yang berusia 36 tahun di Zoo Usang, Islamabad telah diterbangkan ke Kemboja memulakan kehidupan baru di tempat pelindungan khas. Haiwan tersebut diselamatkan dalam keadaan yang menyedihkan di Zoo Pakistan selepas mencetuskan kegemparan global dari kumpulan hak haiwan. Menurut doktor haiwan dari kumpulan kebajikan haiwan For House, Amir Kali, sepanjang 7 jam penerbangan Kavan dibekalkan 200 kg makanan. Manakala Timbalan Menteri Alam Sekitar Kemboja, Netvyakra, negaranya senang hati menyambut Kavan dan berharap dapat membaikkan Kavan dengan gajah tempatan dalam usaha melestarikan genetik. Menarik 10.